Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bincangkan 10.1 muka surat 135. Okey, buku modul Power Up ya. Okey, kemudian tengok soalan nombor 1, perihalkan kecuraman dan arah kecondongan bagi setiap situasi yang berikut. Okey, garis PQ lebih kita tengok gambar rajah. Garis PQ itu lebih curam. Lebih curam berbanding garis QR. Okey, garis PQ condong ke arah kanan. Okey, garis QR condong ke arah kiri. Maksudnya dia condong ke sana lah. Macam tu. Arah ke kiri. Dia nak jatuh arah ke kiri. Okey. Soalan B, garis ST. ST yang sini, yang sebelah sini, ST. Okey, garisan dia lebih curam. Okey, garis ST condong ke kanan. Garis TU condong ke kiri. Okey, lepas tu kita tengok bawah ni, tengah ni ada nota. Kamu boleh salin nanti, masukkan dalam buku nota kamu. Semalam cikgu dah terangkan juga kecerunan kalau guna formula jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, ini adalah formula. Salah satu formula menggunakan jarak mencancang, iaitu tinggi menegak tu dengan jarak mengufuk. Itu jarak yang mengufuk tu. Okey, soalan yang kedua, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi titik A dan titik B yang berikut. Okey, nyatakan jarak mencancang. Okey, jadi kita tengok titik A dan B. Jarak mencancangnya di sini adalah 5. Okey, jarak mengufuknya adalah 3. Kecerunannya adalah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, soalan B, jarak mencancang. Okey, ini kita kira bilangan kotaknya 4. Jarak mengufuknya adalah 3. Jadi kecerunan adalah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 136. Okey, kita tengok jarak mencancang bagi jambatan tersebut ialah 14. Jarak mengufuknya adalah 10 dan kecerunannya adalah 14 bahagi 10, iaitu kalau dikecilkan dapat 7/5. Okey, apa jadi kalau tak dikecilkan? Jadi macam jawapan tu macam tak habis lagi lah. Tak siap lagi. Okey, soalan D. Jarak mencancang bagi bangunan. Bangunan tu sengit tu. Bangunan apa ni? Siapa tahu bangunan apa? Okey, nanti tengok. Cari dalam internet bangunan apa yang sengit ni. Okey, jarak mencancangnya adalah 20. Jarak mengufuknya adalah 12. Kecerunan AB adalah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, iaitu 5/3. Okey, soalan E, jarak mencancang bagi menara tersebut. Okey, jadi sekarang kita nak mengira kecerunan bagi kabel tu lah. Okey, kabel tu, jadi jarak mencancangnya adalah 4, jarak mengufuknya adalah 15. Jadi boleh kira kecerunan, iaitu jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Tak boleh kecilkan, jadi biarkan je. Okey, soalan F. Okey, kita tengok gambar rajah yang F ni. Okey, dia punya jarak mencancangnya adalah 18, jarak mengufuk adalah 9. Okey, 18 bahagi 9 boleh dikecilkan, jadi 2. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita ada semalam kita ada ajar menggunakan koordinat. Okey, yang koordinat ini kena tengok betul-betul, kena labelkan betul-betul, di mana ada koordinat P ini kita anggap dia sebagai koordinat pertama. Koordinat Q ini kita anggap sebagai koordinat yang kedua. Okey, kemudian kita akan mengira jarak mencancangnya, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan jarak mengufuknya adalah X2 tolak X1. Ni X2 tolak X1. Yang tadi Y2 tolak Y1. So sebab kita nak dapatkan jarak di sini. Okey, ni jarak kat sini. Okey, soalan B.
Okey, jadi kita anggaplah titik P itu sebagai titik Q itu sebagai X1, Y1, yang ini sebagai X2, Y2. Jarak mencancang saya adalah, okey, sini adalah Y, yang sini adalah kosong, Y tolak kosong. Jadi Y tolak kosong. Jadi saya punya jarak mengufuk adalah kosong tolak X. Jadi kecerunan saya adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey. Okey, yang ini awak kena guna formula. Maknanya sama je, formula yang sama, tapi kita akan masukkan nilai-nilai ni. Macam kat sini kan Y2 kita adalah Y. Ini Y2, Y1 kita adalah kosong. Kemudian kat sini X2 kita adalah kosong, X1 kita adalah X. Jadi saya masukkan formula ni, saya akan dapat Y negatif pintasan Y per X. Sebab kat sini dia jadi negatif X, so yang dia keluar negatif. Okey, kita ada tips penting kat sini. Pintasan X ialah titik persilangan antara garis lurus dan paksi X. Ini pintasan X yang inilah. Maka koordinat bagi pintasan X ialah B0. Jangan tak tahu pula, dekat sini koordinatnya adalah B0. Pintasan Y ialah titik persilangan antara garis lurus dan garis Y. Maka koordinat bagi pintasan Y ialah 0A. Kat sini 0A. So kalau diberi 0A ke 03 ke 04, 05, itu adalah pintasan. Yang ini, yang belakang ni adalah pintasan. Okey, sambung lagi muka surat 137, nombor 4. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan garis lurus OA, OB, CD, OE dan GH. Kemudian buat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Okey, kita akan explore lah. Okey, kita tengok OA. OA kita adalah tengok jarak mencancangnya adalah sini 4, sini kosong. Jadi 4 tolak kosong. Okey, bahagi 2 tolak kosong. Jadi kita ada 2. Okey, kemudian yang OB adalah jarak mencancangnya /2 tolak kosong. Jarak mengufuknya adalah 4 tolak kosong. Okey, jadi 2/4 ataupun 1/2. Okey, nilai mutlak. Nilai mutlak bagi OA. Nilai mutlak ni maksudnya nilai kecerunan itulah OA adalah 2. Nilai OB itu adalah 1/2. Arah condongnya. Arah condong kedua-duanya arah ke kanan. Okey, arah ke kanan. Okey, kamu tengok. Kalau arah ke kanan memang nilainya adalah positif. Positif. Okey, kita tengok yang kedua. Gambar rajah yang kedua. DC. Okey, jadi kita akan kira jarak mencancangnya dahulu. Ataupun menggunakan koordinat. Kat sini guna koordinat lah. Okey, jadi keluarkan dulu koordinat kat sini. Koordinatnya adalah negatif 1, 4. Dekat sini koordinatnya adalah 2, 1. Jadi gunakan formula. Okey, 1 tolak 4. Jadi kita anggap yang ini adalah koordinat yang kedua, X2, Y2. Yang ini X1, Y1. Jadi Y2 saya adalah 1, Y1 saya adalah 4. Jadi 1 tolak 4 bahagi 2 tolak negatif 1. Okey, jadi kita akan ada 1 tolak 4, negatif 3 bahagi 3. Saya ada negatif 1. Okey, nilai mutlaknya adalah 1. Nilai mutlaknya adalah 1. Arah condongnya arah ke kiri. Okey, nilai kecerunannya adalah negatif. Okey, kita tengok EF. EF, kita tengok garis melintang macam tu.
Okey, semalam saya dah ajar kalau nampak je garis melintang macam tu kecerunan dia kosong. Tapi sekarang kita nak test dia betul tak kosong. Jadi kita anggap sini koordinatnya adalah 4, 4, 3. Yang sini adalah 1, ni 1, 1, 3. Jadi kita tengok koordinat Y dia adalah 3. Kedua-duanya adalah 3 koordinat Y nya. Jadi kat sini ni Y1, ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi kita gunakan formula. Kita punya EF kita adalah Y2 kita 3 tolak 3 bahagi 4 tolak 1. Jadi yang atas tu memang akan jadi kosong. So kosong lah. Okey, jadi seterusnya soalan dia punya nilai mutlak dia kosong. Kemudian arah condongnya garis mengufuk. Dia punya nilai kecerunannya adalah sifar. Okey, kemudian soalan seterusnya DC. Okey, kalau dia mencancang macam ni, maksudnya kecerunannya adalah infinity. Kita dah tahu dah infinity. Okey, tapi kita nak cuba dulu macam mana dia jadi infinity. Okey, koordinat yang pertama adalah 3, 1. Yang kedua adalah 3, 4. Okey, jadi kita ada 4 tolak 1 bahagi 3 tolak 3. Okey, bawah ni kalau dia kosong, dia akan jadi tidak tertakrif. Okey, jadi bila dia kosong, dia akan infinity lah bawah. Okey, nilai mutlaknya tak ada. Garis arah condongnya garis mencancang. Nilai kecerunannya adalah tidak tertakrif. Okey, soalan bawah berdasarkan jadual di atas, garis lurus apa yang menghampiri keadaan mencancang berbanding dengan garis lurus apa? Okey, menghampiri keadaan mencancang. Yang mana satu menghampiri keadaan mencancang? Okey, OA lah. OA. Yang ini menghampiri keadaan mencancang berbanding dengan garis lurus OB. Okey, kemudian oleh itu nilai kecerunan garis lurus OA apa dia, kita akan cakap lebih besar. Nampak ni? Kita punya nilai kecerunannya 2 berbanding dengan OB 1/2. Okey, 2. Bukan 2 kat situ. Kita tulis dia sebagai, oleh itu nilai kecerunan OA lebih besar. Lebih besar daripada garis lurus OB. Okey, semakin apa nilai mutlak kecerunan semakin curam. Semalam saya dah bagi tahu dah dalam nota. Semakin besar nilai kecerunan semakin curam. Maksudnya kalau ada semalam saya dah ada bagi tahu bukit kan, ada 2 bukit macam ni satu, macam ni satu. Yang ini kecerunan dia 5. Yang ni kecerunan dia 2. Semakin besar nilai semakin curam bukit. Okey, yang ini 2 je. 2 dia ke bawah sikit lah. Okey, garis lurus EF adalah selari dengan paksi X. Maka kecerunannya adalah sifar. Dia selari dengan paksi X. Macam mana selari dengan paksi X? Okey, ni paksi X, dia selari macam ni. So, kita tahu kecerunan adalah sifar. Garis lurus DC selari dengan paksi Y. Macam mana selari dengan paksi Y? Okey, ni paksi Y, dia selari dengan paksi Y. Jadi, kecerunannya adalah tidak tertakrif ataupun infinity. Okey, susun kecerunan garis lurus mengikut tertib menaik. Okey, sekarang kita nak susun ikut tertib menaik. Maknanya yang paling cerun sekali, paling tinggi kecerunannya duduk di belakang. Jadi yang bawah ni kita nak susun siapa dulu? EF tak paling tak cerun lah, tak ada kecerunan. DC, lepas tu DC. Lepas tu OB. Lepas tu OE.